5 tahun dulu muda, sekarang dah tua dah datang, itu pun dah lupa dah. Alhamdulillah tuan-puan, bersyukur kita dengan pertemuan pada tengah hari ini dan dengan sebuah tajuk yang julung-julung kali lah Ustaz dapat tajuk ni. Ya, agaknya siapalah yang memilih tajuk ni tajuknya ialah kerja itu bahagia. Selalu tuan-puan di mana-mana tajuk kerja itu ibadah, tapi di JPN je tajuk yang lain. Ya, agaknya mungkin kerana terlalu luar biasa kebahagiaan para warga JPN agaknya. Sebab itulah tajuk yang dipilih ialah kerja itu bahagia. Boleh tak Ustazah nak buat sedikit uji kaji secara random sajalah, nak tanya semua tuan-puan yang datang pada hari ini, siapa yang rasa memang betul dia bahagia dengan pekerjaan dia? Cuba angkat tangan. Sebab macam ni, kalau ramai yang angkat tangan, kita bersurai je lah. Ustazah masuk tadi pun tengok makanan dah siap dah kan, jadi orang bahagia-bahagia ni elok makan je, bukan dengan ceramah. Jadi sebab tu penting untuk saya tanya, berapa ramai yang memang rasa memang bahagia? Angkat tangan. Jangan marah orang sebelah angkat tangan. Bila lah akak bahagia, kita katakan suka hati dia nak angkat tangan. Siapa yang bahagia angkat tangan lagi sekali nak kira ni. Makin lama makin tak ada. Tadi ramai yang angkat tangan kan. Okey, Alhamdulillah. Yang bahagia tu patut kita buat forum lah hari ni. Patut yang bahagia juga memberikan pandangan macam mana sampai jadi bahagia sangat tu. Apakah tak bahagia dah agaknya. Tak angkat tangan Latin yang bahagia ni pun ada 2 jenis Satu bahagia sebab buat kerja, satu sebab tak buat kerja langsung. Ini tak mengata yang angkat tangan tadi, ini tempat lain. Kadang orang tak buat kerja bahagia juga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah Ustazah memahami betapa pentingnya tajuk ini kepada kita semua. Mengambil sedikit statistik daripada Kementerian Kesihatan. Ustazah pun tak pasti kat mana lokasi Kementerian Kesihatan, daripada sini jauh ke dekat, Kementerian dekat kan. Okey. Pada tahun 2016, Menteri Kesihatan iaitu Datuk S. Subramaniam telah menjelaskan tentang satu perkara lah, iaitu menjelang tahun 2020. Dah tak lama 2020, dalam berapa tahun? Okeylah, lebih kurang 2 tahun lagi. Menjelang tahun 2020, ancaman kepada masyarakat Malaysia dari sudut kesihatan, tempat kedua, penyakit yang paling parah yang akan dihadapi oleh masyarakat Malaysia menjelang tahun 2020 selepas penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama penyakit apa? Penyakit jantung. Penyakit jantung, penyakit yang pertama tu rakyat Malaysia. Dan penyakit yang kedua ialah penyakit apa? Walaupun kita mungkin kata kencing manis, diabetes. Sebab selalu kalau orang umur 50 kan Tuan Haji kan, Tuan Haji tak ada rasanya kan, Alhamdulillah sihat. Sebab selalu orang umur 50 ke atas ni jarang jumpa yang bebas kencing manis, bebas diabetes. Jadi Ustazah ingatkan, penyakit diabetes ini adalah penyakit kedua selepas penyakit jantung. Tapi setelah melihat, membacalah laporan daripada surat khabar, iaitu apa yang disampaikan oleh Datuk S. Subramaniam tahun 2016, rupa-rupanya penyakit yang kedua yang menjadi cabaran kepada masyarakat Malaysia ialah penyakit mental. Jadi kena sangatlah dengan tajuk ni, kerja itu bahagia. Antara lain tak nak menambah statistik yang penyakit mental tu, sebab rupa-rupanya penyakit mental malah dalam sehari, ini statistik daripada tahun 2016 lagi, dalam sehari ada 7 orang ataupun 7 kes bunuh diri di negara kita Malaysia. Atau dalam erti kata yang lain, kalau ada 10 orang, maka 3 orang daripada 10 rakyat Malaysia berpotensi ada gangguan mental, masalah jiwa.
Jadi ini berat untuk masa depan negara, untuk pembangunan modal insan yang kita panggil manusia inilah modal insan, berhadapan dengan masalah mental adalah satu perkara yang memang membimbangkan. Dan kalau kita fikir, kenapa jadi sakit mental? Kenapa ramai sangat yang menyumbang kepada masalah jiwa? Jadi Ustazah bukan nak streskan tuan-puan cari jawapan, nampak dah muka stres tu, ya. Tapi ini satu persoalan yang kita kena tanya. Dan tuan-puan perasan ataupun tidak, masa dan umur kita di tempat kerja, kalau kita campur-campur, kira tolak bagi, hampir separuh daripada umur kita di sini. Hampir separuh daripada umur kita kat office ni lah, dekat JPN lah kalau bagi pihak tuan-puan. Jadi alangkah pentingnya untuk memastikan kita di sini, ya, suasana di sini, hubungan kita dengan pekerja-pekerja, dengan sahabat-sahabat di sini mestilah menyumbang kepada jiwa yang sihat. Sebab separuh daripada umur kita di sini. Jadi Ustazah mula-mula sekali mengucapkan syabas kepada pihak JPN, ya, yang telah memilih tajuk yang Ustazah fikir sangat penting, ya, supaya tuan-puan benar-benar berbahagia di JPN ni. Sampai kena suruh-suruh balik lah sebab bahagia sangat. Ya, dah lah tu nak tutup jabat dah ni kan, ya. Sebab terlampau bahagia. Mudah-mudahan macam itulah jadinya nanti, bila bahagia sangat. Jadi insyaAllah nanti ni Ustaz cubalah sedikit sebanyak bagikan beberapa pandangan, ya, bagaimana untuk menjadikan, kalau selalu kita sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Cuba cakap Arab sikit. Jangan nak cakap pejabatku syurgaku. Baiti jannati, pejabatku syurgaku. Macam mana nak cakap Arab dia? Ya, itu siapa dapat tu Zah akan bagi hadiah hari ni. Tapi jangan Google. Ya, ni apa yang tak ciri ni kan, ya. Pejabatku syurgaku. Baik muslimat sekalian, Ustazah memulakan dengan beberapa kisah lah, ya. Kita sama-sama renung, tengok macam mana orang lain dalam kerjaya masing-masing. Pertama sekali di antara kerjaya yang Ustazah kagum, ya tuan-puan, dengan tahap komitmen mereka ialah doktor-doktor perubatan. Ya, Ustazah pernah masuk IJN tahun 2000, tak ingat dah, 2016 kalau tak silap nanti, ya. Masuk IJN tuan-puan, okey, sekarang nak masuk dalam bilik OT lah, ya, masuk bilik OT. Nak menunggu tu pun 4-5 jam dah menunggu. Memang kita rasa rimah menunggu. Tapi mereka cakap, maaf Ustazah, kita kena dulukan pesakit yang memang dah macam nak mati lah. Macam tu, antara hidup dan mati. Minta maaf ya, IJN tak cakap macam tadi, penyakit dah nak mati, Itu Ustazah punya bahasa tu, nanti IJN marah cakap macam tu. Dia tak cakap macam tu, Ustazah faham macam tu, ya. Maknanya penyakit yang kritikal, pesakit yang lebih kritikal daripada Ustazah kena didahulukan. Jadi menunggu 4-5 jam, ya, sampai dah masuk maghrib dah. Masa tu Ustazah memang dah terlampau lapar. So, kita bila nak masuk tu tak boleh makan. So tunggu sampai ada pakcik yang sampai kata, besok je lah saya operate, saya nak makan. Ada pakcik depan dia marah dah, ya. Okey, sampai giliran Ustazah tuan-puan. Ustazah memang kata sungguh Ustazah confused. Agaknya doktor yang mana satu yang nak operate Ustazah, yang nak buat prosedur tu lah kat dalam bilik tu. Sebab kita mesti nak tengok satu sosok tubuh yang memang meyakinkan. Ya, maknanya dengan nampak bijak, nampak cerdik, nampaklah kedoktoran dia tu kan. Tapi dalam tu, minta maaf cakap tuan-puan, masa tu saya nampak seorang lelaki yang macam, yang macam mana nak cakap, ya, dia dah macam dah penat dah, ya. Jadi rambut tu pun Ustazah kalau tengok tu memang tak boleh nak teris belah mana rambut tu. Ya, punya ni dah masuk maghrib dah ni, ya. Sampailah datang doktor tu kat Ustazah. Doktor tu kata, Ustazah dia tanya. Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah dia tanya. Ustazah pun kata, Ustazah, ya. Saya tak kenal Ustazah, dia cakap. Ya, sebenarnya saya tak kenal Ustazah. Sebab saya tak ada masa nak tengok TV Ustazah. Tapi inilah budak-budak ni lah, dia kata. Jururawat lah. Jururawat kata, doktor sekejap lagi yang masuk ni Ustazah. Dia kata kan. Kejap air tak minum air. Dia kata, doktor, sekejap lagi yang masuk ni Ustazah.
Jadi okeylah, doktor pun cakap dengan Ustazah saya minta izin sangat. Bagi saya beberapa masa saya betul-betul dah tak sempat ni, saya nak solat maghrib. Sampai dia nak solat tu pun tuan-puan, macam tu sekali lah masa dia, ya. Lama Ustazah tunggu, doktor tu solat maghrib, dan memang dalam hati Ustazah kalau datang dengan qiyamul lail pun tak apa. Ya, sebab kita takut ni nak buat ni, ya, biarlah, relax lah. Lepas tu doktor tu datang, baru saya tengok doktor tu pada wajah yang sebenar, ya, walaupun doktor tu dah berusia kerana pengalaman dan kepakarannya juga, tapi rupanya smart doktor tu. Nampak dah lah belah tepi rambut dia. Sempat pakai pomade sebagailah kan ya. Ustazah, dia cakap baru selesai kita ni. Okeylah, kita start lah, ya, prosedur ni untuk Ustazah pula. Jadi Ustazah rasa sungguh mengagumkan kerja mereka. Ya, dia kata macam ni lah kami Ustazah, satu kegembiraan kepada pasukan perubatan ini termasuk jururawat. Dia kata kalau kami boleh balik sebelum pukul 1 pagi. Tengok doktor dengan nurse bekerja sebelum pukul 1 pagi. Satu yang sangat menggembirakan lah seluruh yang terlibat dalam pasukan bilik bedah ini. Ya. Jadi Ustazah memang tanya, ya Allah, doktor hebatnya kerja doktor. Sampai Ustazah terfikir tuan-puan tentang akhirat besok, doktor ni lagi dulu masuk syurga daripada kami para ustaz ni. Sebab betul-betul tiap minit dan saat manfaat kepada ummah. Baik, itu satu contoh